Bak kata cerita P. Ramlee, cerita penyambung tarbus. Mari kita tengok siapa yang kena. Jangan kita tak faham. Dia ada benda yang kita kena sekarang ini. Ada benda nak dikenakan, ada orang nak dikenakan. Sebelum tu kita cerita pertama sekali berkenaan dengan datuk dua orang, 800 juta, bukan 800 ribu tuan-tuan dan puan, buat tuntutan palsu 800 juta pedalaman. Dua datuk daripada Sarawak telah membuat dua tuntutan tuntutan palsu di mana syarikat itu sejak tahun melibatkan beberapa bandar kecil di Sarawak dikenali sebagai projek jiwa murni di bawah kementerian berkenaan dan dianugerahkan kepada syarikat itu sejak tahun 2010 sehingga 2016. Iaitu daerah Miri, Kapit, Bekalalan, Limbang dan Belaga. Kementerian di bawah kementerian mana? Di bawah Kementerian Pertahanan. Pada tahun 2010 sehingga 2016. Siapakah Menteri Pertahanan pada tahun 2010-2016? Pada tahun 2010 dan 2016, siapakah Menteri Pertahanan Malaysia? Yang tu kena check, kena review. Minister of Defence Malaysia. Siapakah dia pada tahun 2010, 2016 hingga 2016? Pada waktu itu kita akan dapat lihat bahawa siapakah yang berkuasa pada tahun 2010 sehingga 2016. Sebab pada waktu itu kalau kita tengok 2010, 9 hingga 10, yang menjadi Menteri Pertahanan sehingga 2018, 2016 lah. 2009 hingga 2013, Menteri Pertahanan adalah Datuk Seri Zahid Hamidi. Dan juga yang pada tahun 2013 hingga 2010, sehingga 2013, maksudnya 2006 sehingga 2010, Menteri Pertahanan adalah Zahid Hamidi. 800 juta tuntutan palsu daripada dua datuk, kes itu naik sekarang dalam SPRM. So sekarang ni kelulusan bagaimana boleh lepas 800 juta tuntutan palsu Zahid? Apa tujuan kes itu keluar sekarang? Nak bagi tahu apa? Apa yang Muhyiddin nak sampaikan kepada anda daripada segi technical informasi sekarang ini? Apa yang agaknya yang hendak dikeluarkan sekarang? Ada yang kata kena pakai clip mic bang. Betul, saya boleh beli clip mic, tapi saya bawa clip mic dalam poket saya dah macam-macam dah. So saya bawa ni senang. Saya boleh telefon, saya boleh call, saya boleh dengar earphone, so senang. Memang agak clear, saya tahu, saya faham. Tapi kalau saya bawa benda ni, beg saya ni penuh dengan barang-barang. So tak payahlah. Tak apa, terima kasih kepada Desmond yang mencadangkan. Thank you. So, kenapa keluar kes itu bernilai 800 juta daripada Kementerian Pertahanan untuk tuntutan palsu? Kes ini berlaku dalam sekitar 2010 hingga 2016. 2010, menteri pada waktu itu adalah Zahid Hamidi, sehingga 2016 adalah Hishamuddin Tun Hussein On. Hishamuddin Tun Hussein On. So adakah akan terpalit juga menteri-menteri ini dengan tuntutan palsu bernilai 800 juta tersebut? Kita tengok permainan Muhyiddin seterusnya. Kita kena faham tuan-tuan dan puan-puan. Dalam politik ini, kalau dia tembak satu, jangan kita dengar bunyi dentuman tu. Kita tengok sasaran dia. Bunyi itu kita jangan tengok. Kita tengok kat mana peluru tu kena. Sebab ramai orang terkesima dengan bunyi dia, tapi orang tak kaji kat mana peluru tu pergi. Dan daripada bunyi itu kita boleh tahu siapa yang menembak. Kenapa dia menembak? Siapa sebenarnya sasaran utama dia? Kita kena faham benda-benda ni dalam permainan politik ada tersurat, ada tersirat. Kita semua boleh membaca yang tersurat, tapi tidak ramai boleh membaca yang tersirat. Saya membawakan yang tersirat, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Dun Johor dalam keadaan terumbang-ambing, 28 hang government sekarang ini. Disebabkan Dun Johor akan tumbang, dan PRN akan berlaku di Johor, kemungkinan PRU akan berlaku juga di dalam negara kita. Kenapa kes ini keluar sekarang, tuan-tuan dan puan-puan? Kita kena faham. PN, Perikatan Nasional sekarang ini dalam keadaan survival mode. Mereka perlu menang. Dan untuk menang, mereka tahu mereka tak boleh guna logo Bersatu. Mereka kena guna logo Barisan Nasional. Siapa koman Barisan Nasional? UMNO. Siapa Presiden UMNO dan Barisan Nasional? Zahid Hamidi. Kes ini berlaku pada bila? 2010, 2016. Siapa Menteri Pertahanan 2010? Zahid Hamidi. Nampak dia punya tersirat dia? Nampak dia punya negotiation dia?
Nampak dia punya cerita dan selalu galur dia? Hari ini kita tengok. Bak kata cerita Piramli, cerita penyambung tarbus. Mari kita tengok siapa yang kena. Jangan kita tak faham. Dia ada benda yang kita kena sekarang ini. Ada benda nak dikenakan, ada orang nak dikenakan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan politik kita sekarang ini, kita kena pandai membaca in between lines. Kita kena tahu baca in between lines. 2 orang datuk. Saya dah dapat berita ni 2-3 hari lepas. Kita tahu berita ni tersebar 2-3 hari lepas. Tetapi tersebar berita ni 2-3 hari lepas, belumlah mencernakan keadaan sebenar 2-3 hari lepas, sehinggalah saya mendapat informasi-informasi tertentu. Saya pelik, kenapa tiba-tiba berita ini keluar dalam keadaan sekarang? Saya pelik mengapa dia keluar sekarang. Dan bila saya tengok, saya kaji, saya ulas, saya baca, saya tengok sekeliling dan saya realise satu perkara. Johor dalam keadaan tumbang. Bila Johor dalam keadaan tumbang sekarang ini, pembahagian, seperti saya kata, kekuatan Mukris itu di Kedah. Tumbangnya Kedah bermaksud tumbang kekuatan Mukris. Kekuatan Muhyiddin Yassin di Johor. Tumbang Johor, tumbang kekuatan Muhyiddin Yassin. Betul, dalam Merdeka Center punya research baru-baru ini, dia kata bahawa image Perdana Menteri Muhyiddin Yassin getting a thumbs up, a positive review ambang rakyat. Itu image Muhyiddin Yassin, bukan image Bersatu. Dia sebut image Perikatan Nasional. Betul, image Perikatan Nasional di kalangan sampel yang ada. Sampel yang ada tu tak besar. Kita kena ingat dalam keadaan sekarang ini, kita kena faham bahawa yang penting adalah bagaimana hendak Muhyiddin Yassin sekarang ini hendak cuba mengekalkan kuasa. Tadi saya dapat satu mesej bukan dalam inbox, dalam saya punya komen. Ada seorang tu daripada Simpang Renggam, nama Asrul, kata nak pijak-pijak, nak pergi belasah saya. Saya tengah minta dia punya alamat dia. Sekejap lagi saya akan viralkan alamat dia. Dia kata dia duduk Simpang Renggam. Saya harapkan dia bagi alamat yang betul lah. Takut nanti ada orang serang rumah yang salah. Saya bukan minta tuan-tuan pergi serang rumah dia. Jangan. Saya cuma nak tunjukkan, inilah dia kata apa. Bila saya dedahkan Rosmah Mansur ada bagi 100,000 setiap bulan untuk cyber trooper, dia marah. Dia kata, mana ada cyber trooper dapat 100,000? Aku cyber trooper ORI, Barisan Nasional tak dapat 100,000. Sebab aku kata engkau cyber trooper yang bodoh. Orang lain dapat ribu-ribu. Engkau tak dapat duit sebab engkau bodoh. Kan? Cyber trooper UMNO mana ada yang bijak? Papa Gomo tu dapat kerja kat KDN, bangang. Engkau punya bangang tersampaikan duit, engkau tak dapat. Aku jarang marah mencarut, tapi malam ni aku nak marah juga. Sebab apa? Kau bodoh sangat. Berjuang tapi kau tak dapat duit. Minta lah dengan Rosmah, minta dengan Najib. Dia orang bagi 100,000 tiap bulan. Papa Gomo, kau tak tahu. Paling kurang berapa ribu dia akan dapat? Paling kurang. Sekarang dia dapat jawatan dalam KDN, dia dah senyap, tak berbunyi. Yang lain lah duk bising menyalak sekarang ni minta jawatan. Tak ada siapa nak bagi jawatan kan? Kita tengok nanti. Ada yang marah? Marahlah, kita kata. Sebab itu saya kata tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini kes yang sedang berlaku sekarang ini. Kenapa kes ini keluar sekarang ini, kita kena faham. Permainan ini adalah untuk meletakkan fail di atas meja Zahid Hamidi. Sekarang ni fail ni dah ada, nama engkau disebut. Mustahil 800 juta tuntutan 2010-2016. Menteri Pertahanan tak tahu. Zahid Hamidi dan Hishamuddin Tun Hussein On tak tahu. Mustahil. Ini bukan 800,000. 800,000 pun menteri tahu. Ini 800 juta tuntutan palsu. Sekarang ini baru direvealkan. Bukan zaman Pakatan Harapan, zaman Perikatan Nasional. Ya, zaman Pakatan Harapan dia punya investigation. Sekarang ini sudah mula keluar. Sudah mula masuk. Kenapa ramai pula tengok malam ni? Sebab panas Biasa malam tadi 3,000 je, ni sampai 5,000 ni. Tak apa, kita cerita. So sekarang ni, kita tengok situasi. Apa yang berlaku. Sabah. Ni saya nak marah ni. Malam tadi saya dah marah, malam ni saya marah lagi. Saya marah apa? Saya kata, semalam keadilan telah mengumumkan bahawa pertandingan 14 kerusi akan berlaku di Sabah. Ni cerita Zahid Hamidi dah habis dah faham Dah faham cerita tu Dah faham situasi, dah faham senario tu kenapa kes SPRM 2 datuk di Kuching di Sarawak itu berlaku. Sarawak juga. Kan? Sarawak juga yang songlap duit, UMNO juga. Lepas ni saya cerita pula. Kenapa dalam PKR pun ada yang songlap duit. Dan kenapa kami lawan orang yang songlap duit tu daripada dulu sampai dia lompat parti sekarang. Sebab itu saya kata ada kartel masih tinggal di dalam PKR ni sebab dia nak menyedut saki baki duit yang ada. Sebab tu saya lawan tuan-tuan dan puan-puan.
Kita bukan lawan PKR, kita lawan ni. Orang dalam yang jadi racun, yang jadi orang kata berlintah. Jadi parasit yang merosakkan nama reformasi. Jual reformasi untuk apa? Nak dapat duit. Nak dapat harta, nak dapat kuasa. Demi apa? Demi poket. Gaji 1 juta sebulan tak cukup. Itu saya kata kalau tamak manusia ni. Sebab tuan-tuan dan puan, kalau kita orang yang qanaah. Qanaah ni maksudnya dia rasa cukup. Ni, apa kacang kuda sepinggan ni dia makan alhamdulillah. Minum air secawan alhamdulillah. Tapi orang yang tamak tuan-tuan dan puan saya sebut, 7 bumi pun tak akan dapat mengenyangkan dia. 7 lautan pun tak akan dapat menghilangkan haus dia. Kerana apa? Nafsu manusia ini adalah satu benda yang tidak akan dapat terpuas.